dan ibu bapa. Hubungan komuniti setempat dengan sekolah menjadi rapat sekaligus memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Mak bapak tak mau bilik terjah terkotorkan supaya anak-anak senang nak belajar. Kalau ibu bapak tengok tu ada kelas yang kotor, ibu bapak yang lap cuci tu. Waktu pagi kan awal-awal pagi mak bapak antar mereka jenguk-jenguk kelas yang mana tu, mereka tolong kemaskan macam buku, macam ada bersererak macam budak-budak yang buat tu, mak ibu bapak yang kemaskan tu. Kami difahamkan setiap kelas di sini diperindah dengan hiasan dan seni kraf tangan hasil sentuhan keluarga dan guru-guru. Ia melahirkan rasa keterlibatan semua dalam memajukan sekolah. Guru besar dia sentiasa memberi ganjaran, pujian, kebebasan kepada komuniti. Jadi wujudnya kepunyaan bersama persekitaran sekolah. Jadi warga-warga sekolah ni dia rasa tidak terhad lah datang berjumpa guru ataupun berada di kawasan sekolah. Bimbang juga kalau kita tidak dapat mengekalkan prestasi kita, maka status kita sebagai sekolah berprestasi tinggi akan ditarik balik. Tarik pula ya, tarik nanti kita nak buat asal bisa kerjasama bagi kita. Special sekolah ni nak compare dengan sekolah-sekolah lain adalah kekuatan PIBG dia. Okey, biasanya kalau biasa sekolah kat bandar lah kan, dia macam dia punya guru-guru dengan PIBG dia kadang-kadang kita tengok tak adalah rapat sangat kan. Tapi kalau dekat sini PIBG memang sangat rapat dengan guru-guru. Hasil komitmen pihak sekolah dan PIBG, hiasan lanskip sekolah kebangsaan Ulu Lubai menjadikan pervis ini umpama pulau indah di tengah kehijauan hutan. Masyarakat Iban, dia orang ini memang kaya dengan budaya gotong royong yang mereka kata dalam istilah bahasa Iban ngerupan. So mereka bekerja tanpa minta bayaran, sanggup bekerja 2-3 hari membantu sekolah. Jadi ini kekuatan sebenarnya. Walaupun mereka dari segi sumbangan keuangan memang sukar untuk mereka memberikan kepada sekolah, tetapi mereka kaya dari segi tenaga. Banyak bantu dari segi apa yang cikgu suruh memang ibu bapa ambil tindakan. Asal cikgu minta, ibu bapa ambil tindakan. Kami buat macam cikgu tu kawan, bukan sekadar dia cikgu. Masa dia kerja, dia cikgu. Masa dia kosong macam ni, dia kawan macam tu. Melepasi usia persaraan, senggalang anak Umin, 62 tahun terus memberi komitmen terhadap sekolah ini sebagai pengawal secara sukarela. Saya orang dari dulu, saya JK sekolah sampai sekarang dekat 30 tahun dah saya JK sekolah. Coba saya jaga saja lah sekolah itu ya. Malam, siang, atau bergilir-gilir, 1 minggu seorang, 1 minggu seorang. Bagi Senggalang, kejayaan sekolah adalah kejayaan komuniti. Mereka memang berdisiplin lah. Satu, mereka sangat kuat. Yang kedua, disiplin memang tinggi. Mereka memang mau belajar. Kalau lagi-lagi kalau kita belajar benda baru, mereka memang excited, memang tinggi sangat. Benda baru mereka nampak kan, mungkin mereka tak pernah nampak. Yes, I want this, I want that. How like that means, how we do this, how we do that. Mereka memang nak tahu benda baru. Sekolah Kebangsaan Ulu Lubai yang hanya mempunyai 30 murid memungkinkan tumpuan penuh para gurunya bagi mencapai kecemerlangan pelajar-pelajar mereka di bidang akademik dan kurikulum. Kami kekurangan murid, jadi latihan kami buat untuk kejohanan itu, dia bermula sepanjang tahun. Dia kalau kita tengok sekolah-sekolah besar, dia banyak choice murid, banyak pilihan. Mereka buat contoh minggu depan ada pertandingan baru nak latihan. Tetapi sekolah ni tidak. Dia sepanjang tahun tetap dia akan berlatih. Penduduk Ulu Lubai bergantung kepada generator untuk bekalan elektrik. Sekarang
kawasan ini, generator beroperasi 24 jam sehari sejak 2 tahun lalu. Yang di-Pertua PIBG, Pangau Anak Rimong, bersyukur kerana kemudahan elektrik memudahkan pembelajaran anak-anak Ulu Lubai. Apatah lagi sejak dinobatkan sebagai sekolah berprestasi tinggi. Pengiktirafan itu bagaikan satu hadiah yang tidak ternilai hasil usaha komuniti Ulu Lubai. Sekolah ni meningkat sampai Commonwealth apa. Saya sendiri yang menangis, bukan bangga lagi. Macam mana apa perasaan saya pun tak tahulah. Sekarang dah bagus, buat kita esok lusa memang buat yang bagus lagi. Masa dia orang di rumah baru berapa jam saja, di sekolah yang banyak. Kasihan juga kita tengok dia letih, tapi apa buat? Memang tanggungjawab dia orang. Kalau tidak, kita tak dapat capai macam inilah. Reza, Borola. Jane Mili anak Jabu bakal menduduki peperiksaan UPSR tahun ini. Ibu bapanya menghantar dia bersekolah di sini sejak tahun lalu dan menumpang di rumah guru besar. Mula-mula dulu saya berfikirlah demi masa depan dia, saya pindahkan dia. Sebab masa tu dalam kegiatan dia lah, kegiatan dia macam dia suka bermain. Jadi saya ambil tindakan untuk pindahkan dia. Jadi kebiasaan yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar di Sekolah Kebangsaan Ulu Lubai ini, saya difahamkan setiap hari Sabtu dan juga Ahad, mereka diwajibkan untuk berada di rumah panjang ini. Terima kasih Tuan Rumah. Mereka ini akan bersama-sama menyiapkan kerja rumah, belajar. Yang paling menariknya, mereka ni dipantau oleh ahli keluarga masing-masing. Macam hari ni tuan rumah kita ya akan tengok-tengok kan? Untuk mengajar budak-budak. Mengajar budak masa dia balik belajar dari sekolah, orang memang belajar di kampung. Bapak mak dia kasih tahu. Mula-mula dulu kalau tidak macam 1 minggu 1 kali dorang suka tengok TV. Suka tengok TV malam hari 2, malam hari 1 dorang tengok TV hari-hari. Nanti kalau tengok TV hari-hari, nanti dia orang kerja rumah tak pandai siap. Dorang itulah tidak boleh tengok TV cuma 1 kali 1 minggu. Dorang tengok TV. Take it. Okay, hari ini saya dan juga kru akan mengikuti rombongan Sekolah Kebangsaan Ulu Lubai membawa peserta-peserta mereka untuk ke Karnival Bahasa di Limbang. Jadi inilah senario dia. Masing-masing gembira dan begitu juga bukan saja murid-murid tetapi ahli keluarga yang lain pun turut menumpang perasaan gembira untuk menghantar mereka ke Limbang. Di Ulu Lubai, tiada bas berwarna kuning yang biasa kelihatan mengangkut pelajar sekolah. Laluan tidak berturap sebegini, pasti buruk keadaannya setiap kali hujan. Apa yang saya difahamkan, di kawasan pedalaman begini, bas sekolah memang sukar untuk masuk ke dalam. Jadi hanya pacuan 4 roda ini yang boleh membawa murid-murid ini keluar daripada kawasan pedalaman tersebut. Kami sempat bersama Nora, Ibu Najah, ke ladang padi Huma. Sekali setahun, ladang akan beralih ke lokasi lain. Lazimnya, aktiviti tradisi ini sinonim dengan kehidupan nomad.